Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia, iaitu kuliah yang ke-10. Dan dalam kuliah ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dan keperluan tapak integrasi. Dan yang kedua, menganalisis cabaran semasa masyarakat Malaysia dalam menghayati perlembagaan persekutuan sebagai satu wahana etika dan peradaban. So, kedua-dua objektif ini kita akan bincangkan supaya you all faham dan juga dapat mengaitkannya dengan perpaduan rakyat Malaysia. Ya. Okay, ini adalah petaminda apa yang kita nak belajar pada kuliah ini. Iaitu yang pertama tadi konsep dan keperluan tapak integrasi, keperluan kepada kita untuk memahami perlembagaan persekutuan yang telah pun kita bina sejak kita merdeka dulu sampai sekarang sebagai salah satu daripada foundation ataupun tapak kepada integrasi yang wujud di Malaysia pada hari ini. Ya, kita akan bincangkan sikit sebanyak perlembagaan ini supaya kita faham dan jelas bahawa sebagai rakyat Malaysia kita memiliki keupayaan untuk memahami apakah aspirasi yang ada di dalam perlembagaan tersebut. Yang kedua, penghayatan terhadap perlembagaan. So, penghayatan terhadap perlembagaan ini dia memiliki 3 tahap penghayatan. So, apa 3 tahap itu nanti kita akan bersama-sama belajar. Ya. Dan yang ketiga adalah cabaran tafsiran semasa, iaitu cabaran-cabaran yang sentiasa berlaku dalam masyarakat Malaysia. Dan setahun ke setahun kita tengok cabaran-cabaran ini semakin lama semakin kompleks, semakin agresif dan juga dinamik. Tapi ada juga cabaran-cabaran ini yang kita lihat pada masa dulu sebagai satu cabaran besar, tetapi hari ini telah pun menjadi satu cabaran yang minor saja. Ya, yang kita telah pun melepasi cabaran tersebut. Nanti kita bincangkan. Ya. Ketiga tahap penghayatan tapak integrasi ini, yang pertama adalah tengok kepada arrow, anak panah tu, dia bermula dengan makro. Makro adalah satu gerakan daripada atas ke bawah yang melibatkan agensi ataupun organisasi yang lebih besar. So dalam konteks negara kita Malaysia, makro ni adalah peranan kerajaan. So kerajaan ni berperanan. Kerajaan ni adalah mereka yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dan mereka inilah yang menggerakkan aktiviti, program dan juga perjalanan hidup kita ini sebagai sebuah kerajaan dalam sebuah negara. Ya. So, peranan kerajaan ni bergantung kepada hala tuju mereka lah, mereka nak bawa kita ke mana. Ya. Tapi paling akhirnya adalah membawa sebuah negara Malaysia ni, negara yang aman, yang makmur, yang dihormati dan juga memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada rakyat ataupun orang yang duduk di dalam negara kita ini. Selain daripada kerajaan, makro juga berkaitan dengan perlembagaan persekutuan yang kita bincangkan ini. Perlembagaan persekutuan ini adalah satu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai rujukan. Kalau ada sebarang masalah, sebarang keperluan yang hendak diatasi, so kita rujuk kepada perlembagaan lah. Dan perlembagaan ini mau tak mau dia bergantung kepada tafsiran. So siapa yang mentafsirkan, dialah yang akan memberi keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi keadaan ataupun kedudukan orang lain. Selain daripada kerajaan, perlembagaan, kita juga ada rancangan Malaysia. So rancangan Malaysia ni adalah satu rancangan pembangunan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia selama 5 tahun. Setiap kali rancangan Malaysia ni, dia akan berdurasi ataupun dalam tempoh 5 tahun. Terus sekarang kita ada rancangan Malaysia yang ke-12. Ya. So, dalam rancangan Malaysia ke-12 ni banyak isu yang berkaitan dengan pembangunan negara. Sebabnya
isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya seperti kemiskinan, pembangunan di luar bandar, berkaitan dengan pembangunan bandar, sebahagian telah pun diatasi dalam rancangan Malaysia sebelum ini. So, pelbagai polisi, pelbagai program, pelbagai rancangan yang kerajaan buat dulu ditetapkan dalam tempoh 5 tahun. Selepas 5 tahun mereka akan tengok apakah kemajuan yang ada dalam bidang tersebut dan apakah perlu disambung lagi program tersebut ataupun ditambah baik ataupun ada tindakan-tindakan lain yang boleh memberikan keberkesanan kepada program-program yang akan datang. Kemudian kita juga ada rukun tetangga. Rukun tetangga ni daripada dulu sampai sekarang masih ada lagi Cuma rukun tetangga ni dia wujud dalam kalangan komuniti khususnya di bandar lah berbanding di luar bandar Kalau di luar bandar tu kedudukan rumah di satu tempat ke tempat ke satu rumah ke rumah tu dia agak jauh, tidak seperti di bandar Di bandar ni rumahnya rapat-rapat. Satu kawasan katakan kalau di Melaka ni dekat dengan Bukit Beruang. Bukit Beruang ni kawasan taman situ banyak. Penduduk juga padat. So keperluan untuk mengadakan rukun tetangga ni memang sangat dialu-alukan lah. So mereka ni ada rukun tetangga. Fungsinya untuk memastikan komuniti ni berada dalam keadaan selamat dan juga sejahtera. Program-program ini semuanya dibuat oleh kerajaan, difikirkan oleh kerajaan dan disampaikan kepada masyarakat ni dengan cara pelaksanaan, penguatkuasaan ataupun dengan cara pujuk dan akhirnya dapat dibawa sampai ke golongan yang bawah iaitu rakyat. Kemudian yang kedua adalah meso. Meso ni dari bawah ke atas. So meso ni kalau tengok di sini dia berperanan sebagai medium yang sangat berkesan dari masyarakat kepada kerajaan. So medium meso ni banyak dimonopoli oleh badan bukan kerajaan ataupun NGO, non-government organisation. So di Malaysia ni dalam tempoh 20 tahun lepas NGO ni semakin lama semakin aktif, semakin agresif dan suara mereka ni banyak didengar. So kita ada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kita ada yang berkaitan dengan belia, belia 4B contohnya. Kemudian juga kita ada berkaitan dengan institusi humanitarian, haluan, kita ada persatuan-persatuan yang berkaitan dengan kebajikan banyak. Sama ada persatuan ni di bandar, luar bandar, berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan kemanusiaan, pelbagai bentuk jenis badan bukan kerajaan. Ada juga yang berkaitan dengan pendidikan. Masing-masing bergerak berasaskan kepada hala tuju masing-masing untuk membantu masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah mikro, iaitu yang berada di lapisan bawah dalam strata sosial ni, iaitu masyarakat. So inilah peringkat mikro ni yang kita lihat sebenar-benarnya lah yang menjadi refleksi kepada penghayatan dalam masyarakat. Contoh di sini dia kata street wedding. Kalau dalam masyarakat di Malaysia, masyarakat Melayu saya tengok agak lebih ketara dalam street wedding ni. Kalau di taman-taman perumahan, kalau musim-musim cuti sekolah khususnya ataupun di hujung minggu, so akan didirikan kemah di tengah-tengah laluan jalan raya antara satu rumah ke rumah yang lain tu, kawasan taman. Dan mereka ni akan mendirikan kemah dan menyediakan meja untuk tetamu datang. Biasa kemah ni ke dalam 8 hingga 12 kemah bergantung kepada jemputan. Dan bila diadakan majlis perkahwinan di kawasan taman perumahan ni, dijemput juga jiran-jiran tetangga yang ada, sama ada masyarakat Melayu maupun bukan Melayu. So kalau masyarakat taman perumahan tu ramai masyarakat Melayu, masyarakat bukan Melayu ni tak apa-apa ketara sangatlah kehadiran mereka kan. Tetapi
Ada juga yang datang untuk meraihkan jiran tetangga yang membuat majlis perkahwinan ni. Dan biasanya yang datang ni, yang saya tengok ada juga masyarakat bukan Melayu ni yang faham tentang etika berpakaian. Mereka pun pakai pakaian yang sesuai lah, pakai batik, kemeja lengan panjang, pakai yang bersesuaian dengan majlis perkahwinan. Dan ada juga yang tak begitu memahami keperluan memakai pakaian yang sesuai ke majlis perkahwinan seperti di kawasan perumahan ini. Sebenarnya saya pernah tengok ada yang pakai seluar pendek je, pakai singlet ke majlis perkahwinan, jadi tak sesuai. So di situlah kita dapat melihat bagaimana masyarakat yang pelbagai budaya, pelbagai etnik ini boleh berperanan dalam membina hubungan yang lebih baik sesama mereka lah. Dan selain masyarakat Melayu, masyarakat India juga ada juga di yang saya lihat mereka ni mengadakan majlis perkahwinan di kawasan taman perumahan, tapi tidaklah semeriah masyarakat Melayu. Kadang masyarakat Cina saya tak pernah tengok lagi. Kebanyakan mereka ni akan mengadakan majlis perkahwinan di restoran ataupun di hotel lah. So bergantung kepada keluarga juga. Kalau keluarga tu berkemampuan, tempat ataupun majlis perkahwinan ni agak mahal sikit lah. Okey, itu dari segi 3 tahap penghayatan tadi. Dan dalam perlembagaan persekutuan kita ni, dia merupakan satu undang-undang yang sangat tinggi dalam negara kita. So dia kata sini, perkara 4/1, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan dan tidak sah. So dalam konteks ni, di Malaysia ni kita ada 3 jenis mahkamah, ataupun daripada mahkamah ni dia akan wujud perundangan lah. Yang pertama sekali kita ada mahkamah sivil. Mahkamah sivil mahkamah yang paling besar dan dominan. Kita ada mahkamah magistrate, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. So ini melibatkan prosedur perundangan sivil. Contohnya kalau ada kes curi, bergantung kepada keadaan, dan juga bergantung kepada amount dan sebagainya. Sebab ada kes kecurian barang tu tidaklah bernilai sangat, tapi hukumannya bertahun-tahun. Ada kes yang jumlah curiannya banyak, tapi hukumannya tidaklah setimpal dengan hasil ataupun jumlah curian. Mungkin dia kena penjara 5-6 tahun saja, tapi yang telah dicurinya mungkin berjuta-juta ringgit. Berbanding dengan yang curi tak sampai 100, tapi nak kena penjara 5-6 tahun dan sebagainya. Tapi itu lebih kepada keperluan fakta yang dibentangkan di mahkamah. Dan hakim akan melihat fakta itulah. Okey, kemudian kita ada mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam ni umumnya hal-hal berkaitan dengan keluarga, dengan agama, dengan anak-anak, banyak dibicarakan di mahkamah syariah ni. Dan juga khalwat, ataupun penzinaan. Dan walaupun hukuman itu sebahagiannya itu kita tengok tidaklah begitu selari, ataupun masih lagi dalam proses memperkukuhkan perkasakan mahkamah tinggi syariah ni. Kerana hukuman tu kita lihat masih lagi ringan. Contohnya hukuman berzina. Kalau di Aceh sana, Aceh ni adalah sebuah tempat, sewilayah di Indonesia yang melaksanakan hukuman syariah. So di sana mereka yang berzina, berkhalwat, main judi, terlibat dengan judi, minum arak dan sebagainya, kebanyakan mereka ni dijatuhkan hukuman syariah. Antaranya adalah sebablah. So kita dapat tengok dalam YouTube tu ada orang yang dijatuhkan hukuman kerana berjudi. Dia kena sebatan dalam 6 sebatan begitu, ataupun 8 sebatan. Boleh tengok dalam YouTube tu. Dan kaedah sebatannya berbeza dengan sebatan yang biasa. Kalau kita tengok sebatan yang biasa ni, kalau di Malaysia, penjara Malaysia ni dia kerap juga buat demonstrasi morotan kan. So dia akan morotan pesalah ni dengan
kaedah yang kita nampak keras. Ya. Contohnya dia akan mengangkat rotan, angkat tangan itu, sama dengan rotan, tinggi sehingga nampak, sehingga melebihi paras bahu dia. Tangan tu, rotan tu melebihi paras bahu dia. So dalam kaedah konvensional, begitulah cara sebat, ya, memang akan memberikan kesan yang sangat ketara kepada fizikal bersalah tadi. Berbeza dengan hukuman sebat di Aceh sana, yang merotan ni dia tidak boleh mengangkat tinggi daripada bahu dia. Ya, tidak boleh nampaklah ketiak dia, tak boleh nampak. So ada dia punya kaedah dia. Dan rotan yang digunakan bukannya rotan yang sebesar lengan kita. Rotannya tidak besar dan tidak kecil, ya. Tapi dia punya peranan merotan itu adalah sebagai proses untuk mendidik, ya, mendidik pesalah dan juga mendidik masyarakat supaya tak buat lagi judi lah, tidak berjudi dan sebagainya. Ya. Okey, kemudian yang ketiga adalah mahkamah ataupun undang-undang perundangan anak negeri. Ini di Sabah dan Sarawak lah. So dia bergantung kepada jenis undang-undang yang ada. Kalau masyarakat Islam biasa berkaitan dengan kekeluargaan ataupun hubungan keluarga ni, wasiat, harta dan sebagainya. Jadi dia dibawa ke mahkamah syariah. So di sanalah dia akan dibicarakan. Tapi ada satu kes yang sangat menarik untuk kita tengok. Kes itu berkaitan dengan pertukaran agama, iaitu seorang wanita Melayu, bangsa Melayu, yang dikenali sebagai Lina Joy. Lina Joy ni adalah nama Kristian setelah dia murtad daripada Islam. So dia ni memohon untuk murtad daripada Islam kerana nak berkahwin lah, dan tidak dibenarkan. So dia bawa kes ni daripada mahkamah sivil, masuk mahkamah syariah, pun masuk balik ke mahkamah sivil, dan akhirnya sampai kepada mahkamah peristiwa lah, mahkamah yang paling tinggi. So dalam perbicaraan tu, mahkamah memutuskan dia tidak boleh keluar daripada agama Islam. Ya. Banyaklah hujah yang diberikan dan dia pun tak boleh tukar kad pengenalan, sebab dalam kad pengenalan orang Islam ni dia akan tertulis Islam dalam kad pengenalan kan. Jadi dia pun tak dapat kebenaran dan akhirnya dia kekallah sebagai seorang Islam secara rasminya, walaupun dia tidak lagi mengamalkan agama Islam, tak lagi percaya kepada ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, menukar agamanya. Tapi dari segi rasminya dia masih lagi sebagai seorang agama Islam. Ya. So antara kes-kes yang berlaku dalam masyarakat kita dan kita kena terima, kerana itu berlaku dalam masyarakat. Dan proses itu pun juga melibatkan perlembagaan, melibatkan perundangan yang memerlukan ahli bijak pandai kita berfikir nak menyelesaikan dengan cara yang paling baik. Ada kes yang mungkin saya pernah kongsikan dulu, iaitu kes yang berlaku di Pulau Pinang. Seorang wanita Cina yang telah berkahwin dengan seorang lelaki Iran, dan bila nak kahwin dengan lelaki Iran ni, dia pun telah pun memohon untuk bertukar agama lah, daripada Buddha kepada Islam. Dan malangnya dalam proses perkahwinan tersebut, beliau tidak diajar, wanita ini tidak diajar untuk mendalami agama Islam, mengamalkan cara hidup Islam, sembahyang, puasa, menjaga makanan, memilih makanan yang halal. So dia tidak diajar ataupun diberi kefahaman tentang amalan-amalan ni. So akhirnya dia merasakan kehidupan sebagai seorang Islam ni kehidupan yang tidak menarik baginya. Dan sampai suatu masa dia pun memohon untuk menukar daripada agama Islam ni kepada agama dia yang asal tadi, agama Buddha. Dan dia bawa kes ni ke mahkamah, mahkamah syariah. Dan akhirnya diberikan kebenaran untuk keluar daripada agama Islam. So memang kena ada fakta-fakta yang jelas, sebab musabab yang rasional. Kenapa dia memohon untuk keluar Islam dan kenapa dibenarkan. Jadi kalau dikatakan bila masuk Islam tu tak boleh keluar, itulah satu yang kita boleh sangkalah, sebab memang ada kes-kes yang berlaku seperti itu. Ada lagi lah banyak kes yang berkaitan dengan keagamaan ini yang perlu diselesaikan dengan cara yang paling baik oleh hakim yang mengendalikan kes tersebut. Sebab dia melibatkan sensitif agama, kaum dan juga kepentingan-kepentingan
agama yang ada di Malaysia lah. Okey, itu adalah sebahagian daripada perlembagaan yang ada di dalam negara kita tentang undang-undang yang melibatkan sivil ataupun komersial, agama dan juga anak negeri. Perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber undangan dan pentadbiran. So ini apa-apa yang berlaku dalam negara kita rujuk kepada perlembagaan yang ada lah. Lebih lagi perkara-perkara yang melibatkan isu-isu yang besar, isu-isu yang menjadi teras kepada kewujudan keamanan di Malaysia ni seperti bahasa Melayu, agama Islam, raja-raja, hak istimewa Melayu. Itu merupakan teras kepada keharmonian yang ada pada masa sekarang. Dan semua polisi mendasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. So ini memang dimaklumi bila ahli-ahli politik kita yang kita pilih untuk kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri, sebenarnya ni perlu arif tentang sesuatu dasar ataupun program yang nak dibuat tu sebaik-baiknya tidak boleh bercanggah. Kalau bercanggah dengan perlembagaan, semua dia kena perlu dibetulkan lah. Nanti biasanya mereka ni ada penasihat undang-undang yang akan memberi maklum balas, yang akan memberi nasihat, akan jadi penjelasan supaya undang-undang yang dibuat nanti adalah undang-undang yang selari dengan perlembagaan persekutuan. Okey, aktiviti pelajar ni kita tidak perlu kerana perlembagaan persekutuan ni sudah datangkan banyak isu dalam perkembangan ni sangat banyak. Daripada isu yang kecil sampai isu yang besar, dia sentiasa berlaku. Sebab dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia ni, perlembagaan ni sebagai pengikat yang paling ampuh, yang paling kuat untuk kita jadikan sebagai rujukan. So kalau ada bercanggah dengan perlembagaan, biasanya kita akan menolak isu-isu berkenaan. Okey, aktiviti pelajar ni pun saya katakan tadi, peranan kerajaan dalam memahami, dalam memastikan masyarakat itu faham tentang integrasi ni sangat banyak. Kalau dulu zaman-zaman saya masa sekolah dulu sampai universiti, banyak program dibuat oleh kerajaan pada masa itu yang melibatkan hubungan antara kaum. Dia ada, masa itulah kita dapat tengok masyarakat Malaysia ni dia bersatu padu apabila adanya aktiviti sukan. Dan juga pada masa itu yang menjadi Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir. Masa itu beliau ada Datuk Seri lah. So banyak program yang Dr. Mahathir buat ni lebih menjurus kepada menimbulkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira dari negeri mana. Contohnya, ekspedisi mendaki Gunung Everest. So, banyak tu kita punya persediaan yang kita buat. Latihan, memilih orang yang sesuai, kemudian juga membuat seran langsung, membuat latihan mendaki gunung-gunung yang ada di dalam dunia ini sebelum pergi ke Gunung Everest. Dan Alhamdulillah kita telah pun mencapai kejayaan bila melahirkan pendaki-pendaki gunung yang dapat menawan Gunung Everest ni. Dengan susah payah yang ada akhirnya kita dapat capai. Begitu juga dengan sukan antara aktiviti yang sangat popular yang menyatu padukan rakyat, khususnya sukan badminton. Pada masa dulu kita terkenal dengan keluarga Siddiq. So, setiap kali ada perlawanannya mesti anak-anak Siddiq ni lah yang akan mendominasi sebagai pemain-pemain Malaysia. Kemudian peranan bukan kerajaan juga ni banyak ceritakan. Jadi ada yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sebagainya lah. So banyak dia bergantung kepada apakah isu yang nak dibuat tadi.
Dan cabaran yang lain, cabaran yang berkaitan dengan ICT ini, iaitu cabaran yang semasa lah the current issue yang melibatkan macam-macam hal. Macam hal ni maksudnya pelbagai isu lah. Dan kalau tengok di sini, ICT ni, Information Communication Technology, dia boleh dikatakan ada kaitannya dengan internet, digital apps, Facebook, Instagram, WhatsApp, apa lagi, Telegram, macam-macam media, media dan juga medium yang bersifat digital. So boleh dikatakan hari ini di Malaysia ni, majoriti rakyat Malaysia ni ada handphone. Sama ada warga tua, warga emas, apatah lagi yang dewasa atau remaja dan juga kanak-kanak sekalipun. Masa saya kecil dulu, sebelum nak masuk sekolah rendah, ABC pun tak tahu lagi. Sebab tak pergi ke tadika. 5-6 tahun tu masih lagi main di kampung, macam-macam main. Keluar saya pagi, petang baru balik. Tengah hari pun kadang-kadang makan, tak makan. Kalau sempat, makan lah. Kalau tak sempat, tak makan. So, kehidupan kanak-kanak dulu, kehidupan yang sangat bebas, sangat seronok. Kita menjiwai masa kanak-kanak tu main puas-puas, masuk hutan, keluar hutan, masuk sawah, keluar sawah, tangkap ikan. So, ini adalah pengalaman hidup di kampung. Tapi berbeza dengan anak-anak sekarang. Umur 4 tahun, 3 tahun pun dah hantar ke tadika belajar membaca. 4 tahun kena masuk tadika, 5 tahun wajib lah. Dan juga 6 tahun tu dah boleh baca dah. So, bila masuk sekolah rendah, sudah bersedia dengan pembelajaran yang lebih advance. Saya masuk sekolah rendah 7 tahun, je 1 baru nak belajar baca kan. So anak-anak sekarang masuk je 1 tu bukan baca ABC lagi. Sudah pun baca buku. Dah baca buku kan. So berbeza. Jadi itu yang 7 tahun. Bagi yang umur 2-3 tahun pada masa sekarang, so mereka ni dah tahu dah smartphone, dah boleh pilih-pilih, tekan-tekan apa yang dia nak tengok. Kalau tak bagi kat dia menangis. So berbeza. Kemudian medium yang ada sekarang ni boleh jadi kawan dan juga jadi lawan, positif dan juga negatif, membina dan juga menghancurkan. So dia macam-macam lah kalau kita tengok di sekitar tahun 2013-14 tu kan, berlakunya Arab Spring. Semasa ni medium dalam media sosial ni sangat popular lah. Dia boleh menaikkan emosi rakyat, menaikkan kemarahan rakyat dan juga boleh meruntuhkan semua kerajaan. So pentingnya ICT pada masa itu. Di Malaysia pun berlaku ya perubahan kan dalam raya. Sebuah kerajaan yang 20 tahun memerintah akhirnya jatuh juga. Berbagai sebab lah, sebahagiannya berkaitan dengan ICT. Itu peranan ICT itu. Dia boleh dikatakan ni boleh menjadi kawan dan lawan, positif dan negatif, membina dan juga menghancurkan. Okay, untuk pelajaran dalam kuliah yang ke-10 ni, yang ke-11 ni, kita nak huraikan hubungan manusia dan teknologi. Kita nak bincangkan etika dan peradaban dalam ICT dan juga semasa ICT di Malaysia. So macam-macam lah. Ini kandungan dia. Kena ni balik sekejap. Okay, pertama sekali evolusi dan pengglobalan teknologi. So tengok adalah evolusi teknologi ni dalam setiap aspek teknologi ni akan ada perubahan. Sebab
Teknologi ni sentiasa ditambah baik sebab orang ni, saintis ni sentiasa dia buat research, buat kajian. Dia tak berhenti buat kajian dalam pertanian dan juga makanan. So pelajar-pelajar yang ambil program pertanian di universiti sekarang ni, dia tak lagi pegang cangkul berbanding dengan pelajar tahun 80-an dulu ataupun awal 90-an yang bila masuk saja depan pertanian, mereka ni kena belajar pegang cangkul ataupun naik traktor, bawa traktor ataupun pergi ke ladang. So ini ada pelbagai jenis cabang yang pertanian. Ada yang pertanian tu tidak perlu masuk ke ladang-ladang pun, cuma berada di dalam makmal, membuat uji kaji, eksperimen dan sebagainya. So dia bergantung kepada bidang yang kita pilih lah. Pertanian ni sangat luas. Dan sekarang ni dia berkaitan dengan food security, keselamatan makanan. Sekarang ni dah ada macam-macam jenis makanan yang boleh dibentuk, boleh dibuat di dalam makmal. Macam-macam jenis. Sayur, daging. Sebab dia ambil perisa kan. So akhirnya dia menjadi ganti kepada sayur ataupun buah-buahan. Jus buah-buahan boleh buat dalam makmal. Apalagi jus, madu yang kita makan pun dikatakan juga dibuat secara sintetik, madu buatan berbanding dengan madu asli di lautan tu. So dia pelbagai jenis bidang pertanian dan juga makanan. Kemudian ada juga orang kata dalam bidang makanan ni, saya bacalah satu kisah seorang anak Cina ni dia dalam dilema. Mak dia tanya dia nak kerja apa nanti. Dia dah besar kan. Macam-macam lah dia bagi pekerjaan. Tapi mak dia kata cadangkan so lebih baik kerja jadi chef. Kenapa jadi chef ni? Dia katalah kalau kamu jadi chef tukang masak, kamu tidak akan kebeluran sepanjang hidup. Tukang masak ni dia akan masak makanan kan. Jadi tak ada masalah dia nak kebeluran. Melainkan dia kalau dia kena berhenti kerja tu lain lah. Kalau kerja konsisten sebagai tukang masak tu, dia tak ada masalah kebeluran ataupun tak cukup makanan. Logik juga kan. Okey, kemudian pembinaan construction. Hari ni kita tengok di Malaysia ni, terutama di Kuala Lumpur, jalan raya ni dia berubah setiap tahun berubah. Berubah tu maksudnya akan ada laluan baru, pembinaan baru. Saya dah 2 tahun lah tu tak pergi ke Kuala Lumpur sejak PKP ni lah. Maksudnya tengok dalam YouTube tu, laluan lebuh raya di depan ataupun sebelahan dengan lapangan terbang kat Sungai Besi tu, sekarang ni dah berubah. Dah ada dia punya highway bertingkat, double decker highway. Tak tahulah bila dapat tengok. Nampaknya dah hampir siap. So pembinaan ni sekejap dalam 2-3 tahun berubah. Bangunan tinggi di KL pun dah nak siap. 2-3 bangunan. Itu di Kuala Lumpur. Tak lagi bangunan yang rendah ni. Kawasan perumahan lagi. Kemudian di Johor Bahru pun ada perubahan. Di KK lagi cepat. Saya ingat masa di Kota Kinabalu, Sabah awal tahun 2000, kawasan sekitar City Point yang sekarang ni jadi kawasan shopping complex. Kawasan tu dulu adalah kawasan tapak bas sementara. Bas di sana tu macam minivan lah. So ramai petang-petang tu ramai situ naik bas, tunggu bas. Tapi kalau kita pergi sekarang, kawasan tu dah jadi kawasan shopping complex, bangunan tinggi, dah jadi tempat kediaman, shopping complex. Kedai-kedai yang dulu tu kedai-kedai makan, kedai minum, kedai mamak tu dah pun tenggelam. Masih ada tapi dah tenggelam. Tenggelam tu maksudnya kemeriahan kedai-kedai dulu tu tak lagi dapat dibandingkan dengan kedai-kedai moden yang semakin banyak di KK. Cuma yang ada tu adalah pasar Filipina, pasar basah dia tu masih kekal lah. So pembinaan ni sentiasa berlaku kerana kemajuan yang diterima. So semakin
cepat pembinaan atau construction ni satu kawasan, kemajuan dan kemodenan itu semakin pantas. Pengangkutan. So di Malaysia ni pengangkutan semakin bertambah. Bertambah ni maksudnya satunya dia punya bentuk transportation dah pelbagai. Kemudian kenderaan juga semakin bertambah. Saya ingat tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu, kalau di pekan-pekan bandar-bandar besar ni motosikal banyak. Tapi sejak Proton Saga, Proton lah diperkenalkan tu, so makin lama makin kurang pula motosikal. Kalau di bandar-bandar sekarang ni, yang sebabkan dalam jam ni sebabnya banyak kenderaan kereta dan juga yang seumpamanya lah. Motosikal ni dia tak berapa jam sangat kan. Kereta tu yang jam. So kereta makin banyak di bandar-bandar. Dan dia memang selarilah dengan mana-mana kota raya yang moden. Bilangan motosikal semakin lama semakin kurang. So salah satu ciri bandaraya itu maju dan juga moden adalah bilangan motosikal semakin kurang. Yang banyak kenderaan kereta dan juga kenderaan pengangkutan awam. Kenderaan awam tu lebih banyak lah kalau di negara maju macam Jepun. Pengangkutan awam ni lebih dominan. Kemudian teknologi maklumat yang kita bincangkan ni juga menyebabkan berlakunya perubahan yang ketara. Dari segi hubungan kita, cara kita hidup, cara kita menguruskan kehidupan ni, mau tak mau ada kaitannya dengan teknologi maklumat. Kita bekerja. Sekarang ni setiap orang yang ada dalam pejabat, biasanya dia ada sekurang-kurangnya satu komputer lah. Kalau driver, dia mungkin tak pakai komputer tapi dia pakai teknologi komunikasi dan media. Mesti ada handphone ataupun smartphone. Ataupun dia ada letakkan dalam bilik dia, mungkin ada sambungan kepada wifi, so dia boleh menggunakan teknologi komunikasi media ni untuk demonstrasi lah dengan kawan-kawan yang lain di segi pengangkutan. Dan terakhir sekali adalah AI, Artificial Intelligence, yang semakin meluas dalam pasaran sekarang. So apa saja yang kita nak buat ni akan dihubungkan dengan internet. So, salah satu daripada teknologi ini yang dikembangkan oleh Samsung, kemudian oleh Huawei, banyak lagi lah. Kalau di barat masih terkenal dengan Apple. So dia ada komputer, dia ada TV, so dia banyak fokus kepada pendidikan. So ini yang berlaku dalam evolusi teknologi kita hari ini. So untuk evolusi ICT ni, dia berkembang daripada komputer, dengan adanya internet, dia berkembang lagi ke smartphone. Dan yang paling berkesan sekarang ni adalah social media. Dulu dia famous dengan FB, Facebook. Kemudian Instagram ni banyak gambar, share gambar kan. Kemudian ada WhatsApp, YouTube. Satu lagi ni tak masuk adalah TikTok. TikTok tak masuk lagi. TikTok itu produk daripada China. So China pun semakin maju dalam teknologi media sosial dia. Bukan sekat TikTok je, banyak lagi apps yang dikeluarkan oleh China. TikTok ni yang popular lah. Ada banyak lagi yang ada di China. Tapi kita kena ingat di China ni walaupun dia pengeluar banyak juga barang-barang apps ni. Tapi di China ni nak cari Google susah. Tak boleh. Dia pakai cara lain. Dia ada apps dia sendiri, dia ada sistem dia sendiri. Dia tak benarkan orang lain bawa masuk sistem tu ke negara dia, tapi dia nak orang lain pakai sistem dia. TikTok tak ada, FB pun tak ada, Insta pun tak ada juga. So produk-produk barat ni tak dapat masuklah ke dalam pasaran di China. So kena cara lain lah. So, saya tahu benda ni kerana saya pernah pergi ke China dulu. Nak pakailah Google, tak boleh masuk. So last lah pakai cara lain lah untuk dapatkan Google. Sebab kita banyak simpan info ni dalam Google kan sebagai cloud kita.
Google Drive, Google Slide, macam-macam Google lah. Evolusi di Malaysia ni berkembang bila kita start merdeka dulu. Kita dah start dah pelan-pelan. Dan dia agresif ni pada awal tahun 80-an. Kita ada perkembangan internet. Pada 89 kita ada rangkaian komputer Malaysia. Komputer masa tu pun dah start mula komputer. Dan 89 lah saya belajar, awal-awal belajar tentang basic komputer. Masa tu kita pakai disket. Kita pakai disket yang besar tu, 4 segi tu. Cucuk masuk dalam hard disk tu. Kena buat program sikit barulah dia keluar. Saya ingat lagi di makmal Computer Industry Perlis. So dia punya kelas komputer tu masa tu memang tak ramai lah. Tak ramai yang minat komputer. Benda baru. Kemudian tahun 91 kita ada jaring, Joint Advanced Integrated Networking. So jaring ni lah yang berkembang pesat. Dan akhirnya kita ada MSC, Multimedia Super Corridor di Cyberjaya. Sampai sekarang pun masih ada lah. Okay. Itu bukan manusia dengan ICT. So manusia ni boleh menggunakan ICT ni sebagai alat untuk memudahkan urusan kerja kita. So mau tak mau kita lebih mudah bekerja dengan teknologi ni. Kita lebih mudah berkomunikasi dan kita boleh berhubung dengan sesiapa sahaja. Saya dah tunjuk dulu kan, ada YouTuber Indonesia yang menggunakan Ome TV untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Dia punya followers ataupun subscribers dia 3 juta dah sekarang. Ome TV. So sekali dia keluarkan dia punya klip video baru tu, senang dia dapat 1 juta. Banyak income dia dapat tu. So bayangkan, di samping kita menggunakan ICT ni untuk komunikasi, kita juga dapat membina ataupun menjana passive income. Yang muda-muda lagi 20 tahun, 19 tahun, dia dapat income sebulan tu mungkin 7-8 ribu ringgit. Sebulan. Kalau subscribers macam tu. So, kalau kita dapat menggunakan social media dengan cara yang baik, faedahnya akan kembali kepada kita lah. Walaupun begitu, ICT juga sebagai satu beban. So, beban yang pertama sekali, elektrik. So, bagi mereka yang mungkin pendapatan tak tinggi, nak bayar bil elektrik ni satu hal lah. Kemudian bil komputer pun satu hal lagi. So, kesan-kesan tu kita kena hadapi juga. Sebab, setiap hari ni, kita sentiasa menggunakan kos. Dan kosnya perlu dibayar lah. Bil elektrik, bil telefon, dia nak makan-makan lagi kan, banyak-banyak bil lah. So bagi yang bekerja macam saya ni, bil kereta, bayar kereta, bayar rumah, sekolah anak-anak, semacam-macam lagi. So semakin banyak teknologi yang kita gunakan ni, kalau tak pandai urus, semakin banyak beban lah yang akan kita hadapi. So, yang paling penting adalah kita kena embrace, kita kena masuk ke dalam teknologi ini dan berkawan dengan dia. So, berkawan dengan teknologi. So, teknologi adalah kawan kita. So, dia menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kita berinteraksi dengan orang, kita nak buat kerja, kita nak menguruskan kehidupan kita, semuanya ada kaitan dengan ICT dan juga teknologi. So memang kena hadapilah sebahagian daripada ICT ni yang dalam pelbagai jenis. Apps kan, apps sekarang ni sangat mudah. Nak bayar bil, saya bayar bil elektrik pakai apps, saya tak pakai lagi bil yang di print tu. So pergi masuk pada apps dia, TNB, kemudian bayarlah berapa yang kita kena charge. Bil air pun sama juga, telefon, handphone pun sama juga. So sekarang dia pakai apps, dia tak pakai secara konvensional macam dulu. Okay, kat sini ada TikTok ni. So itu adalah apps yang baru. So macam mana kita nak gunakan ICT ni, dia ada etika dia. So etika dia macam-macam lah. Supaya kita berada dalam keadaan yang selamat, beradab,
dan juga dalam keadaan baik bila kita menggunakan etika ni. Ya. Dan juga nilai-nilai dalam masyarakat kita semakin lama semakin mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Ya. So last sekali isu semasa ICT. Saya tak payah tengoklah. Ya. Ini juga berkaitan dengan ICT ni. Ini tentang China. Ya. Kemudian berkaitan dengan social listening tools, maksudnya apa yang kita gunakan untuk kita mendapat apps ataupun tools yang terbaiklah dalam hubungan kita. So ini adalah contoh apps yang digunakan. Misal, okay, sini dia ada, ini adalah peta sebahagian peta dunia ni di Amerika, di Eropah, di Middle East, di Afrika, di Maldives, di Amerika Selatan. So ini adalah yang bintik-bintik kuning ni adalah cahaya elektrik. So semakin banyak cahaya tumpuk-tumpuk kuning ni di kawasan tersebut, negara tersebut adalah ataupun kawasan tersebut adalah kawasan yang maju. So kalau tengok sini di Eropah, so banyak titik kuningnya, ini menunjukkan mana kawasan yang sangat maju. Itu juga di Amerika, kawasan yang maju. Ini kawasan yang maju. Afrika Selatan, kawasan yang maju. Tengok di sini di Arab Saudi, gelap. Tengah-tengah Afrika, gelap. Tengah-tengah Afrika Selatan pun gelap. India pun tak banyak juga. Kalau kita dapat fokus mungkin adalah titik kuning. Tapi bila kita tengok zoom dari jauh pun nampak titik kuning yang banyak di Eropah ni. Inilah kawasan maju. So apa yang menggunakan untuk berinteraksi ni? Kalau di Eropah sini dia gunakan Google Plus. Ini menggunakan YouTube. Ini menggunakan ini blog. Ini menggunakan Twitter. Ini menggunakan FB. So inilah bentuk-bentuk listening tools, social listening tools yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. So ini antara video-video yang kita boleh tengok lah. The Great Hack. .NET Season 1, Season 2. Ini perangan bentuk baru, drones attack. Eye in the Sky ni pun best ni. Kemudian satu lagi adalah fake news. Ini satu yang semakin kerap muncul. Deep fake. Okay, deep fake ni adalah satu bentuk teknologi yang boleh meniru suara, penampilan, watak orang lain, badan lain, muka lain, suara pun lain. So, you boleh tengoklah type je deep fake ni, you boleh tengok macam-macam jenis deep fake yang ada. Okay, kesimpulannya, ICT merupakan realiti kehidupan kita pada hari ini. Memang tak boleh nak elak lagi. Mau tak mau, setahun, 2 tahun lagi kita perlu mahirkan dengan ICT ni. You masih lagi belajar. So bila keluar daripada tempoh pembelajaran ni, berdepan dengan kehidupan yang sebenar, barulah you nampak dari segi kesan ICT ni dalam kehidupan. ICT mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan dan juga disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di dunia. Ini kita boleh tengok dalam media masa cerita tentang manipulasi sistem, teknologi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita kena belajar ICT. Basic kena ada. Dan kita manfaatkan untuk kebaikan orang lain. Contohnya kita nak buat movie kita sendiri, kita boleh buat dah, senang. Dah ada smartphone, kita boleh cari orang yang kreatif, kita buat sendiri. Dan yang pentingnya adalah kita beretika lah dalam melaksanakan ICT ini. Okay. So itu saja untuk kuliah 10-11
pada minggu ni, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Dan minggu depan kita akan mulakanlah untuk buat pembentangan kumpulan. Di samping itu kita akan juga buat kuliah. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.